Okay guys, malam ni saya akan membacakan Bible dalam masa beberapa minit untuk anda sebagai rujukan dan juga sebagai peringatan untuk masa-masa akan datang, supaya kita boleh saling mendengar, bersama-sama mendengar dan menghayati apa yang tulis dalam Bible, apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk kita semua. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan yang paling penting ya, dengarkanlah. Okay, saya akan bacakan beberapa pengenalan dan ringkasan ya. Siapakah Tuhan? Okey. Soalan 1, siapakah Tuhan? Hendaklah orang tahu bahawa engkau yang bernama Yehovah ialah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Mazmur 83 ayat 18. Akuilah bahawa Yehovah ialah Tuhan. Dialah yang menciptakan kita dan kita merupakan miliknya. Mazmur 103. Aku ialah Yehovah, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada sesiapa pun atau menyerahkan pujianku kepada patung-patung berala. Yesaya 42 ayat 8. Semua orang yang menyeru nama Yehovah akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 mengatakan, sudah tentu setiap rumah dibina oleh seseorang, tetapi Tuhanlah yang membina segala sesuatu. Pandanglah ke langit dan perhatikanlah siapakah yang menciptakan bintang-bintang. Tuhan memimpin bintang seperti pasukan tentera. Dia menghitung bintang satu demi satu dan memanggil nama setiap bintang. Oleh sebab dia sangat berkuasa dan amat bertenaga, tiada satu bintang pun yang hilang. Bagaimanakah anda dapat mengenali Tuhan? Yesaya 40 ayat 26 yang tadi itu yang kata bintangan. Bagaimanakah anda dapat mengenali Tuhan? Ini adalah soalan kedua. Hendaklah engkau sentiasa bercakap tentang kitab yang mengandungi hukum itu. Bacalah dan renungkannya siang dan malam, supaya engkau mematuhi semua yang tertulis di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian engkau akan berjaya dan bertindak dengan bijak. Yosua 1 ayat 8. Mereka terus membaca hukum Tuhan yang benar dengan suara yang kuat. Di samping itu, mereka juga menguraikan dan menjelaskan dengan teliti supaya rakyat dapat memahami apa yang sedang dibacakan. Nehemia 8 ayat 8. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang yang jahat. Berbahagialah orang yang suka akan hukum Yehovah dan membaca serta merenungkan hukum itu siang dan malam. Dia akan berjaya dalam segala usahanya. Mazmur 1 ayat 1. Jadi Filipius berlari di sebelah kereta kuda, lalu mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Maka dia tertanya, adakah Tuhan memahami apa yang Tuhan baca? Sida-sida itu menjawab, bagaimana mungkin itu aku memahaminya jika tiada orang yang mengajarkan aku? Kisah 8 ayat 30. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifatnya yang tidak kelihatan, iaitu kuasanya yang kekal dan kedudukannya sebagai Tuhan, dapat dilihat dengan jelas melalui segala yang diciptakannya. Itulah sebabnya mereka tidak dapat berdalih. Roma ayat 1 ayat 20. Renungkanlah dan tumpukanlah sepenuh perhatian kepada hal-hal ini, supaya kemajuanmu dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. 1 Timotius ayat 4:15. Marilah kita memperhatikan satu sama lain supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk memperlihatkan kasih dan melakukan perbuatan yang baik. Janganlah abaikan perjumpaan kita seperti yang biasa dilakukan oleh setengah orang. Ibrani 10 ayat 24. Jika ada sesiapa antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah dia terus meminta kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan memarahinya, sebaliknya Tuhan akan menunaikan permintaannya, kerana dia murah hati terhadap semua orang. Yakobus 1 ayat 5. Soalan ketiga, siapakah penulis Bible? Musa mencatatkan segala yang difirmankan oleh Yehovah. Keluaran 24 ayat 4.
Daniel mendapat mimpi dan penglihatan semasa dia berbaring di katilnya. Maka dia menulis mimpi itu dan mencatatkan semua yang dinampaknya. Semasa kami menyampaikan perkabaran Tuhan kepada kamu, kamu telah mendengar lalu menerimanya, bukan sebagai perkabaran daripada manusia, tetapi sebagai perkabaran daripada Tuhan. 1 Tesalonika 2:13. Segenap ayat-ayat suci diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar. 2 Timotius 3:16. Nubuat tidak pernah dihasilkan menurut kehendak manusia, tetapi manusia mengatakan apa yang berasal daripada Tuhan, seraya mereka didolong oleh kuasa sucinya. 2 Petrus ayat 1 hingga 1 ayat 22. Soalan 4. Adakah Bible tepat secara saintifik? Tuhan membentangkan langit utara di ruang angkasa dan menempatkan bumi di angkasa hampa. Ayub 26:7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Dari mana sungai mengalir, ke situ juga airnya kembali dan mengalir semula. Pengkhotbah 1 ayat 7. Tuhan tinggal di atas bulatan bumi. Yesaya 40:22. Apakah mesej Bible? Soalan 5. Aku akan membuat engkau dan wanita itu bermusuhan, dan aku akan membuat keturunanmu dan keturunannya bermusuhan. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mencederakan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan meraih berkat, kerana engkau telah mendengar kata-kataku. Kejadian 22 ayat 18. Datanglah kerajaanmu, semoga kehendakmu terlaksana di bumi seperti di syurga. Matius 6 ayat 10. Tuhan yang memberikan kedamaian akan menghancurkan syaitan di bawah kaki kamu tidak lama lagi. Roma 16 ayat 20. Setelah segala sesuatu ditundukkan kepadanya, anak sendiri akan tunduk kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Dengan ini, Tuhan akan menjadi satu-satunya pemerintah atas semua. 1 Korintus ayat 15-28. Janji-janji Tuhan telah disampaikan kepada Abraham dan kepada semua seorang keturunannya, yaitu Kristus. Jika kamu memilih Kristus, kamu sememangnya keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 16. Kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya sedang memerintah dunia, dan dia akan memerintah sebagai raja buat selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Jadi naga besar itu dibuang ke bawah. Naga itu ialah ular tua yang dipanggil iblis dan syaitan, yang sedang menyesatkan seluruh dunia. Naga itu dibuang ke bumi dan malaikat-malaikatnya juga dibuang ke bumi bersamanya. Wahyu 12 ayat 9. Malaikat itu menangkap naga itu, yaitu ular tua yang merupakan iblis dan syaitan, lalu mengikatnya selama 1000 tahun. Jadi 1000 tahun telah berlalu dan sekarang masanya syaitan telah dibebaskan. Oleh itu terlalu banyak syaitan yang menghancurkan dunia sekarang, membuat banyak masalah, membuat kacau bilau, aero, huru-hara dan menyesatkan manusia. Wahyu 20 ayat 2. Soalan 6. Apa yang dinubuat dalam Bible tentang Mesias? Nubuat. Ai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang pemerintah Israel. Mika 5 ayat 2. Pelaksanaan. Yesus dilahirkan di Bethlehem yang terletak di Yudea. Kemudian beberapa orang alim mujum dari timur datang ke Yerusalem. Matius 2 ayat 1. Mereka membagi-bagikan jubahku dan membuang undi untuk pakaianku. Mazmur 22 ayat 18. Mereka mengambil jubah luarnya dan membagikannya menjadi 4 bagian, tetapi jubah dalam diperbuat daripada sehelai kain yang ditenun dari atas sampai ke bawah tangga tanpa jahitan. Maka mereka berkata, janganlah kita mengoyakkan jubah ini, mari kita buang undi untuk menentukan siapa yang patut memilikinya. Yohanes 19 ayat 23. Nubuat.
Tuhan memelihara semua tulangnya, tidak ada satu pun daripada tulangnya dipatahkan. Mazmur 34 ayat 20. Pelaksanaan. Tetapi apabila mereka sampai kepada Yesus, mereka ternampak bahawa dia sudah meninggal. Oleh itu mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes 19 ayat 33. Dia ditusuk kerana dosa kami. Yesaya 53 ayat 5. Salah seorang askar menusukkan tombaknya ke bahagian rusuk Yesus, dan pada saat itu juga darah dan air keluar. Yohanes 19 ayat 34. Mereka memberi aku 30 keping wang perak sebagai upah. Zakias 11:12-13. Yudas Iskariot pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam dan berkata, apakah yang akan kamu berikan kepadaku jika aku mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada kamu? Mereka berjanji untuk memberinya 30 keping wang perak. Matius 26 ayat 14, 15, 77, 5. Apakah yang dimuat dalam Bible tentang zaman kita? Satu bangsa akan menyerang Solan 7. Apa yang dibuat dalam Bible tentang zaman kita? Satu bangsa akan menyerang bangsa yang lain, dan satu kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain. Semua perkara ini hanyalah permulaan kesusahan, seperti kesakitan yang dialami oleh seorang wanita yang akan bersalin. Matius 24 ayat 7-8. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Oleh sebab kejahatan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan mendingin. Matius 24 ayat 11-12. Semasa kamu mendengar tentang peperangan di pelbagai tempat, janganlah takut. Semua perkara ini mesti berlaku, tetapi akhir masih belum tiba. Mazmur 13 ayat 7. Gempa bumi yang dahsyat akan berlaku. Selain itu, kebuluran dan wabak akan terjadi secara berturut-turut di merata tempat, dan orang akan melihat kejadian yang melakukan dan tanda-tanda yang luar biasa dari langit. Lukas 21 ayat 11. Pada hari-hari terakhir akan tiba masa genting yang sukar dihadapi. Manusia akan mencintai diri sendiri, mencintai wang, bercakap besar, bersikap angkuh, dan menghina Tuhan. Mereka tidak mematuhi ibu bapa, tidak tahu berterima kasih, tidak setia, tidak memiliki kasih sayang, tidak mau dibawa berbincang, suka memfitnah, tidak tahu mengawal diri, garang, tidak mencintai kebaikan. Mereka juga berkhianat, keras kepala, sombong, dan mencintai kesenangan, tetapi tidak mencintai Tuhan. Di depan orang lain mereka nampaknya beribadat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan ibadat mereka. 2 Timotius 3. Soalan 8. Patutkah volume tu bagi turun full habis. So sebab tu dia tak dengar. Sekarang dia dengar. Patutkah Tuhan dipersalahkan atas penderitaan manusia? Mustahil bagi Tuhan yang benar untuk melakukan hal yang jahat. Dia yang Maha Kuasa pasti tidak akan membuat salah. Semasa Ayub 34 ayat 10. Semasa seseorang menghadapi percubaan, dia tidak patut berkata, Tuhan sedang mencubai aku. Hal ini demikian kerana Tuhan tidak boleh dicubai oleh kejahatan, dan dia juga tidak mencubai sesiapa pun dengan hal-hal yang jahat. Yakobus 1 ayat 13. Lemparkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Tuhan, kerana dia mengambil berat tentang kamu. 1 Petrus ayat 5-7. Yehovah tidak berlembut lambat untuk menunaikan janjinya, seperti yang difikirkan oleh setengah orang. Sebaliknya, dia sabar terhadap kamu, kerana dia tidak ingin seorang pun dibinasakan. Dia ingin agar semua orang berpulang untuk bertaubat. 2 Petrus 3:9. Mengapakah manusia menderita? Orang yang cepat tidak semestinya menjadi juara. Orang yang kuat tidak semestinya menang dalam pertempuran. Orang yang bijaksana tidak semestinya mendapat makanan. Orang yang pandai tidak semestinya kaya, dan orang yang berpengetahuan tidak semestinya berjaya. Kerana waktu dan kejadian yang tidak terduga menimpa semua orang. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dosa membawa kematian. Akibatnya kematian tersebar kepada semua orang kerana mereka semua berdosa. 5:12. Tujuan anak Tuhan menampakkan diri adalah untuk menghancurkan perbuatan iblis. Yohanes 3:8. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5:9. Apakah janji Bible tentang masa depan? Orang yang melakukan apa yang benar akan memiliki bumi, dan mereka akan mendamai selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 12. Bumi kekal buat selama-lamanya. Pengkhotbah 1 ayat 4. Dia akan menyebabkan kematian buat selama-lamanya. Yehovah Tuhan yang berdaulat akan menghapus air mata daripada setiap wajah. Yesaya 25 ayat 8. Pada masa itu orang yang berbuta akan dapat melihat, dan telinga orang yang tuli dapat mendengar. Pada masa itu
Orang yang tempang akan melepas keterusan, dan orang yang bisu akan bersorak gembira. Air akan memancar di padang belantara, dan sungai-sungai akan mengalir di padang gurun. Yesaya 35 ayat 5. Dia akan menyapu semua air mata mereka, dan kematian tidak akan ada lagi. Ratapan, tangisan dan kesakitan pun tidak akan ada lagi. Perkara-perkara yang lama sudah berlenyap. Wahyu 21 ayat 4. Orang akan membina rumah dan berdiaminya. Mereka akan mengusahakan ladang anggur dan memakan hasilnya. Rumah yang dibina oleh mereka tidak akan didiami oleh orang lain, dan apa yang ditanam oleh mereka tidak akan dimakan oleh orang lain. Umur umatku akan sepanjang umurku, dan umat pilihanku akan menikmati hasil kerja mereka dengan sepuas-puasnya. Yesaya 65 ayat 21. Apakah keadaan orang mati? Soalan